Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton. Jadi untuk tajuk kita pada hari ini, kita nak belajar matematik tahun 5, iaitu berkenaan dengan penukaran nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya. Okay, jadi dalam tajuk ini kita nak lihat bagaimana kita nak menukar nombor bercampur kepada peratus dan juga sebaliknya peratus kepada nombor bercampur. Jadi dalam tajuk ini, murid-murid perlu ada kemahiran yang asas ataupun kemahiran yang sedia ada yang perlu murid ada adalah berkenaan dengan nombor bercampur. Okey, dalam tajuk pecahan kita dah belajar nombor bercampur. Jadi perkara mengenai nombor campur ni murid kena tahulah, dan juga berkenaan dengan operasi penambahan. Sebab ada kita akan guna nanti. Okey, jadi mari kita lihat. Baik, yang pertama sekali, cikgu nak tunjukkan contoh yang mudah dahulu. Okey, di sini kita ada petak 100 yang berlorek keseluruhan. Ke semua petak berlorek ini, ke semua petak 100 ini telah dilorekkan. Jadi, pengetahuan asas yang kita ada, apabila kesemuanya berlorek, ini yang bersamaan dengan 1 bahagian penuh. Okey, 1 bahagian penuh. Baik, 1 bahagian penuh ni apabila kita ungkapkan dalam pecahan, dia bersamaan dengan 100 per 100. Okey, 100 bahagian yang berlorek, dan penyebut 100 ni untuk petak 100 yang ada, bilangan petak yang ada lah. So kesemuanya ada 100, yang berlorek pun 100, maka 100 per 100. Dan untuk kita nak mengungkapkan dalam peratus pula, senang. Seperti yang kita dah tahu, dalam tahun 4 kita dah belajar, untuk kita nak menukar pecahan tu dalam bentuk peratus, pecahan tu mesti berada dalam pecahan per 100. Itu syarat yang pertama. Syarat dia, pecahan tu mesti berada dalam keadaan per 100. So sekarang dah dalam keadaan per 100, maka kita terus tukar jadi peratus, kita ambil saja dia punya pengangka, pengangka dia, maka dia samalah dengan 100 per 100. Okey, so ini untuk contoh yang mudah untuk bagi kamu mudah faham dahulu. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, sekarang cikgu ada 2 rajah, kita ada dua rajah. So rajah yang pertama ialah kotak yang berlorek ke semuanya, ke semua petak 100 ni berlorek. Dan rajah yang kedua, dalam petak 100 ni hanya ada 10, 20, 30 dan 40. Hanya 40 saja. Okey, jadi kita tulis macam kita tuliskan dalam bentuk nombor bercampur tadi. So tadi ini adalah 1, 1 bahagian penuh. So 1 bersamaan dengan 100 per 100. Okey, jadi untuk rajah yang kedua, adakah kita boleh tulis sebagai 1 juga? Adakah kita boleh tulis sebagai 1 juga? Tak boleh. Okey, tak boleh kerana bilangan berlorek ni tak penuh. Dia bukannya kesemuanya yang berlorek. Okey, jadi berapa yang berlorek? So yang berlorek hanya ada 40 daripada 100. 40 per 100. Okey. Okey, apabila telah berada dalam keadaan pecahan per 100, barulah kita boleh tukar kepada bentuk peratus. Ingat ini kena ingat syarat utama untuk penukaran kepada peratus, pecahan mesti berada dalam per 100. Okey, so sekarang syarat tu telah dipenuhi, maka kita terus boleh tukar kepada peratus. Dan di sini untuk rajah pertama dalam peratus dia ialah 100 peratus. Okey, untuk rajah yang kedua, disebabkan dia hanya 40 per 100, jadi kita tukar dalam bentuk peratus, dia akan menjadi 40 peratus. Okey, jadi berapakah bilangan peratus keseluruhan? Peratus keseluruhan, apa yang kita buat? Kita hanya tambahkan kedua-dua peratus ni. Jadi apabila 100 peratus ditambah dengan 40 peratus, maka jawapannya adalah 140 peratus. Okey, so ini contoh yang pertama. Ini contoh ni agak mudah sebab dia terus pecahan per 100. So daripada pecahan per 100,
kita tukar kepada peratus dan kita tambahkan kedua-duanya. Okey? So kita tengok contoh-contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, bagaimana kita nak menukar nombor bercampur kepada peratus sekiranya rajah itu bukan berada dalam petak ataupun pecahan per 100. Contohnya macam ini 1/3/4 sama dengan berapa peratus. So 1/3/4 dalam rajah macam yang cikgu lukis ni lah. Satu petak yang penuh, berlorik penuh, dan ada satu lagi petak yang sama dipotong kepada 4 dan dilorikkan 3 bahagian. So satu ni untuk ini 1 dan ini 3/4. Okey, so bagaimana kita nak menukar dalam bentuk peratus? Okey, satu perkara yang murid-murid kena ingat, dalam faktor-faktor untuk 100 ataupun nombor-nombor yang boleh didarab untuk jadi 100. Okey, cikgu dah senaraikan di sini. So ini adalah dinamakan faktor-faktor bagi 100. So untuk dapatkan 100, kita ada 1 darab 100, 2 darab 50, 4 darab 25, 5 darab 20 dan akhir sekali 10 darab 10. Okey, jadi nombor-nombor ini 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100. So nombor-nombor ini adalah nombor-nombor yang kita akan sentiasa gunakan apabila kita hendak menukar daripada bentuk nombor bercampur atau pecahan kepada peratus. Okey, so diharap murid dapat ingat. So ini adalah faktor-faktor bagi 100 yang murid kena ingat. Okey, jadi kita teruskan dengan langkah seterusnya. Okey, so kita dah tahu untuk petak yang pertama ni dia adalah satu bahagian penuh. So satu bahagian penuh bersamaan dengan 100/100. Okey, jadi apabila macam cikgu cakap tadi, syarat penukaran untuk penukaran kepada peratus, syarat dia adalah mesti dalam keadaan pecahan per 100. Contoh macam ini, dalam keadaan pecahan macam ini. So kita tengok untuk rajah yang pertama 100/100. So syarat ini telah dipenuhi. Okey, syarat ini telah pun dipenuhi. Maka kita boleh terus tukar menjadi peratus. So kita terus tukar jadi 100%. Dari mana datang 100 ni? Okey, 100 ni datang daripada pengangka. Pengangka ni yang kita bawa. Okey. Alright, selesai untuk petak yang pertama. Macam mana pula dengan petak yang kedua? Okey, untuk petak yang kedua, baik, 3/4. 3/4. Okey, boleh tak kita terus tukar jadi, adakah dia jadi 3%? Adakah dia jadi 3, kita boleh terus tukar jadi 3%? Oh, macam mana dapat 3%? Oh, tadi cikgu kata ambil pengangka je, terus letak sebagai peratus. Macam tu ke? Salah. So apa yang perlu kita buat? Ni, lihat kembali syarat dia. Lihat kembali syarat. Adakah syarat ini telah dipenuhi? Kita tengok balik. Adakah syarat penukaran ini telah dipenuhi? Adakah dia berada dalam pecahan per 100? Tidak. Okey, sekarang pecahan ini per 4. Okey, jadi sekarang kita kena jadikan pecahan 3/4 ni dalam bentuk penyebut dia jadi 100. Maksudnya kita kena tukar 4 ni jadi 100. Nak tukar macam mana? So nak tukar kita boleh melalui proses pendarapan. Okey, jadi berdasarkan faktor 100 ini kita boleh tengok 4 kita nak darab dengan berapa yang boleh menghasilkan 100. 4 ada tak? Okey, 4 ada. 4 kita akan darab dengan 25. So kita tulis 4 darab 25. Okey, so ingat balik dalam pecahan apabila penyebut darab 25, pengangka pun sama. Perkara yang sama kita akan darabkan dengan pengangka. Maka 3 darab 25 akan menghasilkan jawapan 75 per 4 darab 25 akan menjadikan jawapan dia 100. Okey, jadi sekarang berbalik pada syarat. Adakah syarat telah dipenuhi? Okey, adakah syaratnya telah dipenuhi? So mesti berada dalam keadaan pecahan per 100. Ya.
Jadi apabila telah berada dalam keadaan per 100, maka kita terus tulis dalam bentuk peratus 75%. Okey. So sekarang adakah kita dah dapat jawapannya? Belum lagi. Jawapannya kita masih belum jumpa. Jadi apa yang perlu kita buat pula sekarang? Sekarang kita dah tukar yang tadi, dah tukar yang untuk kotak yang pertama, dan sekarang kotak kedua pun kita dah tukar. So yang apa kita buat sekarang adalah kita tambahkan kedua-duanya. Maka 100%, bila kita tambahkan kedua-duanya, 100% tambah 75%, jawapan dia adalah 175%. Maka peratusan ataupun 1/3/4, kita boleh tulis balik jawapan dia, 1/3/4 samalah dengan 175%. Okey? So itu untuk contoh yang pertama. Boleh faham? Cikgu akan tunjukkan contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita akan tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni kita tak ada rajah. So soalan ni adalah 2/10 bersamaan dengan berapa peratus? Okey. Kalau untuk penyelesaian ni seperti dalam contoh buku teks, cikgu akan pecahkan kepada dua cara. Cikgu akan pecahkan kepada dua cara. Cara satu dan cara dua. Okey. So kita tengok dulu cara yang pertama. Okey. Untuk cara yang pertama, jadi kalau murid tu kalau kamu adalah seorang murid yang dah betul-betul memahami konsep pecahan, kamu akan tahu 3 ni adalah sama dengan 3 ni bersama dengan 300%. Sebab ini adalah 3 bahagian penuh. So kita kena tukarkan 2/10. Tapi tak apa, cikgu akan buat cara yang orang kata selamat dan cara yang agak panjang sikit tapi selamat. Okey. So apa yang perlu kita buat? Kita asingkan. Kita asingkan 3 dan 2/10. Okey. 3 ni ingat dalam pecahan nombor bulat sebenarnya pun adalah pecahan. So dia pecahan berapa? Dia ialah pecahan per 1. Okey, dia ialah pecahan per 1. Okey, selepas tu apa yang kita buat? Okey, cikgu jarakkan sikit. Cikgu jarakkan sikit. 3/1 dan 2/10. Okey. 2/10. Okey, sekarang apa yang kita buat? Macam mana kita nak tukar kepada bentuk peratus? Lagi sekali, kita perlu balik pada syarat penukaran. Apa tadi syarat dia? Okey, syarat dia adalah mesti dalam pecahan per 100. Adakah ini pecahan per 100? Tidak. Adakah ini pecahan per 100? Tidak, pun bukan juga. So apa yang perlu kita buat? Kita kena darab penyebut ni supaya dia jadi 100. So kita nak darab dengan berapa? Maka panduan ini kita akan guna. Kita akan guna kembali panduan ini. So kalau 1 nak darab berapa supaya jadi 100? Okey, 1 kita akan darab dengan 100. So 1 darab 100. Apabila bawah darab 100, automatik atas pun akan darab 100. Okey? Okey. Untuk 2/10 pula. Okey, sekarang pecahan ini per 10. So kalau per 10 ada tak dalam senarai faktor ni? Okey, ada. 10 darab 10 akan menghasilkan 100. Maka 10 kita darab 10. Bila bawah darab 10, bila penyebut darab 10, pengangka juga darab 10. Okey, sekarang kita tuliskan dia punya pecahan baru yang terhasil selepas didarab. Okey, 3 darab 100 akan jadi 300 per 1 darab 100 jadi 100. Okey, 2 darab 10 jadi 20. 10 darab 10 jadi 100. Okey. So apa yang kita buat, kita nak tambahkan kedua-duanya lah. Okey. Jadi
Okey, lepas kita dah nanti jangan tambah dulu. Lepas kita dah tukar kepada pecahan per 100, dia dah memenuhi syarat, maka kita boleh tukar kepada simbol peratus. So 300 per 100 adalah 300%. Okey, 20 per 100 adalah 20%. So kita tambahkan kedua-duanya, jawapan akhir akan menjadi 320%. Okey. So itulah jawapannya. Itu jawapan untuk cara yang pertama. Okey, cara yang pertama. Sekarang kita nak tengok cara yang kedua. Okey, dalam cara yang kedua, cara yang kedua ni disebabkan ini adalah per 10, disebabkan ini adalah per 10, maka kita boleh guna cara yang kedua mengikut kaedah perpuluhan. Penukaran pecahan kepada perpuluhan. Jadi kalau kita tengok di sini, sama juga kita asingkan, kita ambil 3 dan kita ambil 2 per 10. Okey, jadi 3 ni dalam perpuluhan, nombor bulat ni adalah samalah dengan nombor bulat dalam perpuluhan. So 3 kita tambah dengan 2 per 10. Kalau kamu ingat, untuk menukar nombor perpuluhan daripada pecahan, disebabkan dia adalah pecahan per 10, maka kalau dia adalah pecahan per 10, maka dia adalah sifar perpuluhan. 10 ada satu sifar, maka akan ada satu digit. So digit apa kita nak letak di sini? Kita ambil sahaja pengangka. So kita letak di sini 2. So maka dia akan jadi 3 ditambah dengan sifar perpuluhan 2. Jadi kalau kita buat dalam bentuk lazim sekalipun, 3, kita buat bentuk lazim, 3 ni adalah 3 perpuluhan sifar, tambah sifar perpuluhan 2, tambah sifar tambah 2, titik ikut samakan dalam keadaan selajur, 3 tambah sifar 3. Maka jawapan yang terhasil juga 3.2. 3.2. Jadi, adakah dia dah... belum lagi. Belum jumpa jawapan lagi. 3.2. Okey, kita nak menukar dalam peratus. Bila kita nak tukar dalam peratus, apa yang perlu kita buat? 3.2 kita kena darab dengan 100 lah. Kita kena darab dengan 100%. Sebab kita nak tukar kepada peratus. So ingat balik, dalam pendarapan, dalam mendarab perpuluhan, dalam darab perpuluhan, kita dah pernah belajar, bila darab 100 ada 2 titik, 100 ada 2 sifar. So 2 sifar, kita akan gerak titik ke kanan 2 kali. Kenapa ke kanan? Sebab dia operasi darab. Kamu boleh tengok balik video cikgu berkenaan dengan darab perpuluhan. Okey? Maka, ini cikgu tukar sikit. Okey, jadi titik tu bergerak sekali dan 2 kali. Dan di sini ada ruang kosong, kita isi dengan sifar. Maka jawapan akhir akan menjadi 320%. Okey. So kalau kamu perhatikan di sini, dua-dua menghasilkan jawapan yang sama. Jadi ini terpulang pada kesesuaian murid-murid. Kalau awak rasa kaedah pecahan lebih mudah, guna kaedah pecahan. Kalau kaedah perpuluhan lebih mudah, guna kaedah perpuluhan. Yang penting asasnya di sini, murid-murid perlu tahu penukaran ataupun asas daripada tajuk pecahan dan juga daripada tajuk perpuluhan. Okey? Jadi contoh yang cikgu buat ni sebenarnya adalah berpandukan kepada buku teks. Cuma cikgu tukarkan nombornya saja. So kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh seterusnya kita nak buat penukaran daripada peratus kepada nombor bercampur pula. Okey. Kalau contoh penerangan cikgu yang tadi, kita nak tukar nombor bercampur kepada peratus. Okey, sekarang terbalik. Daripada peratus kepada nombor bercampur pula. Okey. So contoh yang pertama, kita tengok. Okey, katakanlah diberikan 120% bersamaan berapa? Okey. Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Kita asingkan. Kita asingkan, kita penuh, kita ambil 2% yang penuh.
So dalam 120%, dia terbahagi kepada 100% dan juga 20%. Kita boleh asingkan macam itu. Kita asingkan mengikut peratus ini. Okey, jadi 100% kita boleh asingkan jadi okey. Kita boleh asingkan lah. So dia jadi 100% dan juga 20%. Okey, kemudian kita tukar balik dalam bentuk pecahan. Baik, 100% samalah dengan 100/100. Macam awak dapat markah. Markah awak berapa? Oh, 100/100. Oh, dapatlah markah 100%. Okey. So untuk 20%, dia ialah 20/100. Okey. So di sini kita ingat balik. Okey, konsep pecahan, kalau nombor pengangka dan penyebut dia sama, 100/100 ni, kalau dia ialah, sebab apa kita kata okey, kita dapat markah penuh. Kenapa kita kata markah penuh? Markah penuh sebab dia dah penuh lah. Dah full. Daripada 100 tu, 100 yang dia dapat. Jadi, dalam pecahan, apa-apa nombor lah, tak kisah. 1/1 ke, 2/2 ke, 10/10 ke, okey? Asalkan nombor di atas pengangka tu sama dengan nombor penyebut, maka kita boleh tulis sebagai 1/2 penuh. Okey, 1/2 penuh. So ini untuk 100%. Untuk 200%, apa yang boleh kita buat adalah kita mudahkan. Dia sebenarnya dah boleh tulis dalam pecahan dah, tapi kita perlu mudahkan. Okey, apa yang perlu kita buat untuk mudahkan? Kita bahagi. Kita mudahkan, kita bahagi. Okey, bahagi berapa? Kita terus boleh bahagi dengan, okey. Kalau kita di sini, kita nak bahagi dengan berapa? 20 boleh dibahagi tak? Okey, kalau kita tengok di sini, 5 darab 20 jadi 100. Jadi kita boleh gunakan pengangka ataupun nombor yang nombor sepunya lah. Kalau kita tengok di sini, cikgu akan terus guna 20. Okey, kita buat slow-slow. Kita buat slow-slow. Okey, untuk murid yang mungkin agak slow, okey, kita buat sikit-sikit. Kita bagi 2 lah dulu. Kita bagi 2. So 20 bagi 2 akan dapat 40. 100 bagi 2, 50. Okey, boleh bagi lagi? Boleh. Kita bagi lagi. Bagi 2 lagi. Bagi 2 akan jumpa 40 bagi 2, 20. 50 bagi 2, 25. Okey. So di sini nak bagi berapa pula lagi? Okey, kalau kamu cepat tangkap, kita terus nampak kita boleh terus bahagi dengan 5. Terus boleh bahagi dengan 5. So kalau dibahagi dengan 5, 20 bagi 5 hasilnya adalah 4. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Okey. Maka pecahan ataupun yang terakhir kita dapat adalah 4/5. Boleh dimudahkan lagi tak? Dah tak boleh lah. Pasal dah terlalu kecil. Okey. Jadi, apa yang perlu kita buat di sini, kita gabungkan kedua-dua. So, 1, kita tulis balik 4/5 di sebelahnya, maka dia akan jadilah 1/4/5. Maka 120% sama dengan 1/4/5. Okey. So sebenarnya di sini, cikgu tunjuklah 20% ni, 20%. Kalau murid hafal sifir, kalau murid hafal sifir, kita terus boleh bahagi dengan 5. Terus boleh bahagi dengan 5. 100 bahagi 20 bagi 5, 4. 100 bahagi 5. Macam mana tu? 25 bagi 5. Sekejap Okey, maafkan cikgu tersilap. Okey, kita ada sedikit kesilapan dekat sini. Dekat sini cikgu silap. Ini sebenarnya bukan 4/5. Bukan 4/5. Okey. So di sini 20 bahagi 2 sama dengan berapa? 20 bahagi 2 ialah 10. 1 bagi 2, 50. 10 kita boleh bagi berapa pula? 10 kita bahagi 2 dan 50 boleh bahagi 2. 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2, 5. 50 bagi 2, 25. Okey, di sini kita terus habiskan dia, terus bagi 5 dan terus bagi dengan
5. Maka kita akan dapat 5 bahagi 5, 1. 25 bahagi 5, 5. So jawapan akhir dia 1. Ini kita ambil. Okay, kita ambil pecahan ni. So jawapan akhir dia 1 per 5. Jawapan akhir dia 1 per 5. Bukan 4 per 5 tadi. Maaf Okey. So tadi di sini 20 per 100 ni awak terus boleh bahagi 20 sebenarnya. So boleh bahagi 20. So 20 bagi 20 1 per 1 bagi 20 5. Terus dapat. Itu kalau murid yang hafal sifir tapi tak apa, murid yang tak hafal ataupun yang ada kesukaran untuk menghafal sifir yang masih belum ingat, tak apa. Kita buat slow-slow. Tak ada masalah. Dalam matematik tak ada yang salah. Asalkan awak tahu perkara yang asas. Okey. So jawapan dia ialah 1 per 5. Okey, contoh seterusnya kita nak tengok 200 tak tukar 214% menjadi nombor bercampur. Okey, jadi nombor bercampur. Macam mana kita nak buat? Okey. So apa yang cikgu nak kita boleh buat di sini, kita asingkan mengikut 100%. Okey, kita asingkan dalam 214% ada 100%, okey, tambah 100%, tambah baki lagi berapa? 100 tambah 100 200 dan baki ada lagi. Okey, baki lagi 14%. Okey. So kesemua ni kita tukar jadi pecahan. So 100% ialah 100 per 100. Okey, 100% ialah 100 per 100. Okey, 14% ialah 14 per 100. Okey. Jadi sekarang menggunakan konsep pecahan, okey, apabila pengangka dengan penyebut sama, 100 per 100 ialah 1 bahagian penuh. 100 per 100 ialah 1 bahagian penuh. Okey. 14 per 100 kita boleh buat apa? Apa yang kita boleh buat? Okey, kita boleh mudahkan. Kita mudahkan. Okey, kita mudahkan, kita bahagi. Okey, nak bagi dengan berapa? Okey, bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu sebagai nombor genap. So 14 bagi 2 kita akan dapat 7 per 100 bagi 2 kita dapat 7 per 50. Okay, boleh bagi lagi tak? 7 per 50 ni boleh dibahagi lagi tak? Boleh tak dimudahkan? Okay, bagi 2 tak boleh sebab nombor ganjil. Bagi 3 tak boleh. Tak ada dalam sifir 3 nombor 7 ni. Bagi 4 pun tak boleh. Bagi 5 pun tak boleh. Bagi 6 atau tak boleh. Bagi 7, okey, 7 boleh bagi 7. Tapi adakah 50 boleh bagi 7? Tak boleh. Maka tak boleh bagilah, dah tak boleh dimudah. So inilah pecahan yang termudah dia. Okey. So yang apa kita buat ialah, okey, kita ambil ni dan kita tambahkan kedua-dua ni. 1 tambah 1 menjadi 2. Okey, jadi 2 bahagian yang penuh. 2 bahagian yang penuh. So kita ambil pecahan ni, kita letak di sebelah dia. 7 per 50. Itu sahaja. So jawapan dia 2, 7 per 50. Itu sahaja. Okey. Okey, jadi setakat itu saja dulu pengajaran video cikgu untuk tajuk penukaran nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya. Okay, jadi sebenarnya untuk menukar ni kita ada banyak cara. Kita boleh gunakan juga konsep pembahagian. Tapi apa yang cikgu tunjuk tadi, apa yang cikgu tunjuk setakat ni adalah cara yang mengikut seperti apa yang dah disarankan dalam buku teks. Okay? Jika murid-murid ada cara lain yang lebih mudah ataupun mungkin tapi untuk kita nak buat cara lain pun, murid-murid kena faham dahulu cara yang asas. Ini adalah cara asas yang cikgu ajarkan supaya awak betul-betul dapat faham. Okey, bila awak dah faham, awak akan jumpa pelbagai cara yang lain dan mungkin boleh digunakan juga untuk awak boleh ajar kawan-kawan untuk sama-sama belajar cara yang lain pula lah. Okey, jadi setakat ini saja dulu video cikgu untuk kali ini. So kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.